Tuan-tuan sekalian, apabila kita bicarakan tentang asrar tadi, ciri-ciri mukjizat saintifik Al-Quran, saya nak buat sedikit beberapa contoh mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat saintifik yang paling agung yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad ni ada dua. Satu mukjizat ma'nawi, satu mukjizat hissi. Mukjizat hissi ini contohnya air keluar pada jari jemari Rasulullah SAW. Makanan yang sedikit boleh dimakan untuk orang ramai. Air susu 1 jug boleh untuk diminum 3-4 orang, boleh mengenyangkan 30 orang. Batu yang besar dipukul sekali hancur, yang tidak mampu dihancurkan oleh para sahabat. Nabi pernah perintahkan buah tamar jatuh turun, datang kepada Rasulullah dan naik balik pada buah tamar. Ketika mana Rasulullah SAW nak qada hajat, tidak ada pelindung, datang pokok datang dekat Nabi bagi pelindungan pada Rasulullah SAW. Ini di antara mukjizat Nabi. Nabi pernah bersama dengan sahabat, matanya ke depan, tapi Nabi nampak apa yang berlaku di belakang. Ini antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Namun mukjizat ini yang dinamakan mukjizat hissi terhenti dengan kewafatan Rasulullah SAW. Seperti mana mukjizat para rasul yang lain terhenti dengan kewafatan Nabi tersebut. Kalau tuan-tuan jumpa tongkat Nabi Musa, ambillah tongkat Nabi Musa, pukullah kat laut, dia tidak akan terbelah dua. Mukjizat ini terhenti dengan wafatnya Nabi tersebut. Namun mukjizat maknawi, tuan-tuan sekalian, para rasul Allah berikan mukjizat untuk apa? Untuk meyakinkan orang ramai kebenaran dakwah rasul tersebut. Tujuan mukjizat adalah untuk membantu para rasul dalam medan dakwah, meyakinkan orang ramai kebenaran dakwah tersebut. Selepas Nabi Muhammad tak ada lagi nabi, dan tanggungjawab dakwah itu dipikulkan kepada umat Nabi Muhammad. Allah yang menjadikan tanggungjawab ini dipikulkan kepada manusia yang serba lemah seperti kita ini. Allah Maha mengetahui kita perlukan mukjizat. That's why Allah jadikan mukjizat yang kedua, mukjizat Al-Quran dan hadis, mukjizat yang berterusan hingga hari kiamat dan diwariskan kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Bahkan antara mukjizat Al-Quranil Karim ni, Al-Quran mencabar manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wahai manusia, andai kata kamu masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin, bawa satu surah saja, mim mithlih, yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar dengan dakwaan kamu. Tetapi Allah cabar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa illam taf'alu. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan fa illam taf'alu, perkataan lam maksudnya the effort being done before, that somebody have already challenged the Holy Quran but they fail. Ada usaha yang dilakukan untuk mencabar Al-Quran tetapi mereka gagal. Sebab itulah Allah sebutkan fa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu melakukan. Walan taf'alu, lan dalam bahasa Arab maksudnya forever, maksudnya sampai bila-bila kamu tidak akan mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, wahai manusia, takutlah kamu pada api neraka Allah SWT yang bahan bakarnya adalah api dan batu-batu tubuh manusia. Bahan bakarnya adalah tubuh manusia dan batu-batu yang menjadi sembahan manusia. Jadi Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini akan terus disingkap daripada semasa ke semasa. Dia akan berterusan hingga hari kiamat non-stop. Daripada semasa ke semasa akan ada ilmuwan dunia yang menyingkap kehebatan Al-Quran. Sebab itulah Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, di perkataan ra'a yara, nuri maksudnya kami pertontonkan dalam bentuk present tense. Present tense maksudnya currently is happening. Tetapi apabila Allah tambah sin di hadapan ni, sanurihim, dia maksudnya present continuous tense. Currently is happening and continuously will be happening non-stop till the day of judgment. Sanurihim ayatina, kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini. Wa fi anfusihim, daripada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka annahul haq, wa benar Quran datangnya pada Allah Subhanahu wa taala.
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, ini berarti mukjizat saintifik Al-Quran akan terus dibongkar oleh manusia daripada semasa ke semasa sampai hari kiamat, non-stop. Contohnya tuan-tuan, contohnya saya ambil contoh dalam bidang astronomi. Saya nak tengok semua ni orang-orang muda, Masya Allah, bagus. Bang, siapa nama bang? Syahrul. Bang Syahrul, matahari statik atau bergerak? Berputar di atas paksinya. Dia beredar ikut orbitnya tak? Dia ada orbit juga. Mana dapat benda ni? Mana dapat? Cikgu tak ajar macam itu. Cikgu kata matahari statik. Dah astro. Okey, ada pandangan lain. Matahari statik, setuju tak? Setuju matahari statik? Betul? Okey, matahari statik setuju. Saya pun heran juga. Kita ajar anak-anak kita di sekolah mengatakan matahari statik. Pada masa yang sama, kita baca Quran, Quran kata matahari tak statik. Okey. Ada dua teori geosentrik dan teori heliosentrik. Teori geosentrik 200 tahun sebelum Masihi yang menyatakan bahawa bumi adalah pusat, matahari, bintang-bintang yang lain mengelilingi bumi. Itu teori yang dipakai sampailah kurun ke-16. Kemudian datang kurun ke-16, datang satu teori yang baru dipanggil teori heliosentrik. Heliosentrik, matahari sebagai pusat dalam cakrawala kita dan bintang-bintang yang lain mengelilingi matahari. Cumanya dalam teori ini tak bicarakan matahari bergerak ataupun tidak. Bahkan ada yang memberikan asumsi ataupun andaian bahawa matahari tidak bergerak, statik. Namun demikian, Al-Quran nyatakan matahari bergerak. Dalam surah Yasin yang semua tuan-tuan hafal, ramai dah, kalau tak hafal pun kita tahu ayat ni. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, tajri maksudnya bergerak laju. Dia bukan tamshi. Tamshi maksudnya jalan lenggang kangkung. Tas'a maksudnya jalan dengan laju. Itu datangnya perkataan sa'i. Tajri maksudnya berlari, iaitu pergerakan yang laju, from point to another point. Dia bukan hanya berputar, pergerakan daripada satu titik ke satu titik. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha, matahari beredar ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Dzalika taqdirul azizil alim, inilah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ada berapa poin yang kita perlu ambil di sini. Yang pertama, matahari beredar. Yang kedua, pergerakan yang laju. Yang ketiga, ada destinasi yang nak dituju. Ini 3 poin dalam ayat ini. Kemudian kita perhatikan dalam surah Al-Anbiya, Allah SWT jelaskan, huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah Allah SWT yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun fi falakin yasbahun. Setiap satu matahari dan bulan ni beredar ikut orbit yang ditentukan oleh Allah SWT. Bukan hanya beredar, kita perhatikan di sini matahari beredar. Yang kedua, fi falak, ada sistem yang teratur. Yang ketiga, ada perjalanan yang tertentu ikut orbitnya. Dan kalau kita perhatikan perkataan ayat kullun fi falak, perkataan kullun fi falak tu, kaf lam fa ya fa lam ka. Perasan tak? Tonton baca daripada kanan sama, pada kiri sama. Betul? Cuba tengok. Kullun fi falak, daripada kanan sama, daripada kiri sama, dan tengahnya adalah ya. Ia adalah paksi. Ini berarti Allah bagi indication bagi kita, wahai manusia, tahulah matahari berputar di atas paksinya. Sebab ia itu paksi. Nampak? Cuma tafsiran, kalau tuan-tuan cari tafsir, mungkin tak ada yang bicarakan seperti ini. Sebab kita perlu hayati bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh matahari. Ya, so kullun fi falak dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Yasin menyatakan bahawa ya itulah paksi, berarti matahari berputar di atas paksinya, di samping matahari beredar ikut orbitnya. Okey. Kemudian dalam surah Ar-Rahman
Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar bihusban. Husban ini dalam bahasa Arab diperkataan sirah mubalaghah, diperkataan hasaba. Allah tak sebutkan asy-syamsu wal qamaru bihasabin, bulan dan matahari beredar ikut perhitungan, tapi husban. Husban maksudnya perhitungan yang cukup rapi. That mean the movement can be counted secara precise. Perjalanan ini boleh dikaji secara detail, boleh dikira pergerakannya berapa laju. Sebab tu Allah katakan husban. Husban maksudnya perhitungan yang detail. Kalau sebutkan bihasab dengan perhitungan biasa, lebih kurang je orang kata. Macam kita pergi ke immigration check lebih kurang. Tapi kalau check detail, itu macam mana buka satu-satu. So bila sebutkan bihusban, dengan perhitungan yang cukup rapi, cukup detail. So bertiga ayat yang saya bawa ni tuan-tuan, ada 6 fakta yang kita boleh ambil. Yang pertama, matahari beredar, bukan statik. Saya minta maaf kalau ada cikgu kat sini ya, cikgu yang ajar sains, kena betulkan. Ajar anak kita, matahari bergerak, bukan statik. Cuma dia bercanggah dengan silibus sains lah. Yang kedua, peredaran yang cukup laju. Yang ketiga, ada destinasi yang dituju. Yang keempat, beredar dalam sistem yang teratur, bukan cacamarba. Yang kelima, ada kelajuan tertentu. Yang keenam, matahari berputar di atas paksinya. Jadi tuan-tuan, kalau nak sampaikan pada orang ramai matahari beredar, jangan takut. Sebenarnya NASA pada tahun 2000 telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa matahari beredar, bukan statik. Pada tahun 2000, pihak NASA telah mengeluarkan kenyataan secara rasmi matahari beredar ikut orbitnya dengan kelajuan 220 km sesaat, bersamaan dengan 828,000 km sejam. Seolah-olah tuan-tuan keluar pada Juttul Jalan Duta sampai ke Kanga dalam masa 1 saat. Laju tak laju bang? Laju ke laju? Terlampau laju. Tapi cahaya bergerak lebih laju daripada itu. Dan matahari mengambil masa lebih kurang 230 juta tahun untuk menghabiskan satu pusingan mengelilingi nukleus galaksi mengikut orbit yang telah diaturkan oleh Allah SWT. 230 juta tahun. Ini berarti satu tahun di matahari bersamaan dengan 230 juta tahun di bumi. Dan matahari juga berputar di atas paksinya dengan kecondongan 6.73 darjah. Bumi berputar di atas paksinya dengan kecondongan 21 darjah. Sebab tu kita ada 4 musim. Tapi paksi matahari agak tegak 6.73 darjah. Dan matahari berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1.997 km sesaat, bersamaan dengan 7.189 km sejam. Bumi berputar ikut orbitnya dengan kelajuan 102.700 km sejam. Matahari bergerak 8 kali ganda lebih laju pada bumi. Kemudian bumi berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1760 something km sejam. Matahari berputar 7 kali ganda lebih laju pada bumi. Dan matahari mengambil masa lebih kurang 25 hari untuk menghabiskan satu pusingan di atas paksinya. Apa yang saya nak gambarkan di sini tuan-tuan? Apa yang saya nak gambarkan? Al-Quran telah pun menceritakan pada kita 1400 tahun yang lalu. Matahari beredar dengan peredaran yang laju. Matahari berputar di atas paksinya. Namun para saintis hanya berani confirm secara detail pada tahun 2000 bahawa matahari beredar, matahari berputar. Persoalannya tuan-tuan, siapa yang ajar Nabi perkara ini? Siapa yang ajar Nabi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Kalau Quran ni tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is impossible that our prophet could describe all these things in detail. It is impossible. Inilah yang disebutkan oleh Profesor Alfred Kroner, seorang pakar dalam bidang geologi di Munich University. Beliau menyatakan bahawa all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came from the one who created this universe.
Segala fakta-fakta saintifik yang terdapat dalam Quran mustahil datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ia pastinya datang daripada yang menciptakan alam ini, iaitu Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, dalam bidang sains ni ramai para saintis yang telah memeluk agama Islam. Ya, insya-Allah saya akan bagi contoh satu persatu nanti bila sampai bidangnya. Yang kedua, black hole. Black hole. Black hole yang banyak dibicarakan oleh para saintis dan banyak andaian bentuk black hole ini macam mana. Untuk makluman, black hole mula dibicarakan pada tahun 1783 oleh John Michell pada Amerika. Kemudian tak lama lepas tu 1796 Pierre Simon, seorang mathematician daripada Perancis. Dan di antara orang yang bicarakan juga pada kurun ke-20 Wisto Slipper. Kemudian Edwin Hubble yang mencipta teleskop. Teleskop dicipta oleh Edwin Hubble. Di antara orang juga banyak bicarakan tentang black hole. Kemudian Wisto Slipper mendapati bahawa Wisto Slipper nampak ada kumpulan cahaya yang bergerak. Kemudian dia buat conclusion bahawa cahaya ini adalah kumpulan bintang-bintang yang bergerak menjauhi bumi. Namun Edwin Hubble akhirnya dengan mencipta teleskop mendapati kelompok bintang-bintang ini bukan adalah bintang, dia adalah galaksi-galaksi. Tuan-tuan, di dunia, di angkasa ini ada lebih 200 bilion galaksi. Setiap galaksi ada mengandungi 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Oh, berapa besarnya alam ini, tuan-tuan. Terlampau luas alam ini. So bila tuan-tuan fahami di luar sana ada 200 bilion galaksi dan setiap galaksi ada lebih pada 200 bilion bintang-bintang, Allahu Akbar, kita akan nampak besarnya kekuasaan Allah SWT. Kita ni kerdil je, tuan. Kita ni kerdil sangat. Bintang ni kita akan lihat saiz black hole. Pada tahun 2019 10 April 2019 kali pertama, baru je ni, gambar black hole dapat dicerap oleh 200 orang saintis. Salah seorangnya saintis daripada Malaysia yang termasuk 200 orang ni. Ni gambar black hole yang mereka berjaya cerap. Tuan-tuan, ini bukan black hole tau. Yang ni bukan black hole. Black hole ni je. Tapi mereka dapat mencerap black hole sebab ada radiasi sekeliling black hole. Black hole adalah bintang yang dah terpadam cahayanya, tak nampak. Sebab tu para saintis tak dapat nak detect di mana black hole. Tapi oleh kerana ada radiasi di sekitarnya, black hole yang besar ni nampak kecil ni, ini dia black hole. Dapat dicerap pada tahun 2019 10 April yang lalu dengan menggunakan EHT, Event Horizon Telescope. Event Horizon Telescope ni, tuan-tuan nak tahu hebatnya, tuan-tuan berada di Paris, kita boleh baca surat khabar yang ada di New York dengan teleskop ini. Ataupun kita ambil bola golf yang saiz ni lebih kurang bola golf, letak kat bulan, kita boleh nampak dengan Event Horizon Telescope. Ini 200 saintis yang telah berjaya mencerap gambar black hole. Dan black hole ni, tuan-tuan, subhanallah, black hole saiz dia 50 bilion kali ganda berbanding dengan saiz matahari. Sekiranya bumi ini berada dekat dengan galaksi, sekiranya galaksi Bima Sakti ini berada dekat dengan black hole, seluruh galaksi Bima Sakti ini boleh ditelan oleh black hole. Black hole adalah bintang yang telah terpadam cahayanya tetapi mempunyai tarikan graviti yang cukup kuat. Mana-mana objek yang berada di sekitarnya akan diserap, disedut masuk oleh black hole. Bahkan cahaya yang bergerak selaju 300,000 km sesaat berdekatan dengan black hole akan juga terbias cahayanya ke arah black hole, diserap. Tak boleh nak lari pada tarikan graviti black hole. Nak gambarkan kuatnya tarikan graviti black hole, contoh yang mudah, kita baling benda ni jatuh ke bawah, sebab apa? Sebab ada tarikan graviti. Tapi tarikan graviti black hole jauh lebih kuat daripada tarikan bumi. Dan black hole terletak lebih kurang 500 juta trilion kilometer pada bumi. Berapa jauh, tuan-tuan?
terlampau jauh. Bumi, cahaya matahari nak sampai bumi mengambil masa 8 minit. Jadi tuan-tuan bila nampak keindahan sunset, matahari tenggelam, sebenarnya matahari tenggelam 8 minit yang lalu. Tapi kita baru nampak sebab cahayanya sampai kepada kita 8 minit baru nampak. Bila kita nampak sunrise, matahari terbit, sebenarnya bila kita nampak matahari terbit, matahari dah terbit 8 minit yang lalu. Kita nampak lewat sikit, ya. Ataupun mudah bahasa delay sedikit. Macam kalau siaran langsung yang gunakan FB, kadang-kadang ada lewat sikit, mungkin lewat beberapa saat. Delay itulah gambaran bagaimana cahaya sampai ke sini lewat 8 minit. Apa yang berlaku di matahari 8 minit baru kita tahu. Okey, bayangkan cahaya black hole yang begitu jauh nak sampai kita berapa lama? Allahu Akbar. Dan unik tuan-tuan, black hole Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas, dan aku bersumpah dengan khunnas. Apa dia khunnas? Khunnas ialah al-jawaril kunnas. Khunnas adalah bintang yang tenggelam timbul. Kenapa dia tenggelam timbul? Sebab cahayanya tidak ada. Dia timbul apabila ada radiasi, ya. Dan sifat dia al-jawar, yang bergerak laju, al-kunnas, yang menyapu segala objek yang ada padanya. Subhanallah. Siapa ajar Nabi perkara ini, tuan-tuan? Bagaimana Nabi boleh describe perkara ini cukup detail pada kita semua? Saya sebut laju ya tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin boleh rujuk dalam buku yang saya tulis, Mukjizat Saintifik Al-Quran, Membongkar Mukjizat Saintifik Al-Quran Al-Karim. Ada saya bicarakan tentang beberapa fakta-fakta saintifik, terbitan Pustaka Salam, buku yang kedua, Mukjizat Saintifik Al-Quran. Okey, perkara yang kedua, bidang anatomi. Bidang anatomi. Bidang anatomi ni tentang tubuh manusia. Okey. Bang, saraf-saraf rangsangan kesakitan, pedih, sejuk pada manusia ni berada di mana? Saraf yang memberikan rangsangan sakit, sejuk, panas pada tubuh kita berada di mana? Berada di kaki. Menjadi kepala tak ada? Ada. Jadi rangsangan tu di mana? Kepala, kaki, kulit. Siapa kat kulit ni? Siapa cakap kulit? Kulit. Okey, berada di kulit. Fine. Azali, kalau kita bakar kulit kita hangus, habis dah. Kemudian kita bakar kulit kita, tangan kita yang tinggal daging ni, sakit tak? Tak sakit. Setuju tak? Setuju? Kalau tak setuju, cubalah bakar. Betul apa yang Azali cakap tu, tak sakit. Sebab saraf-saraf yang merangsangan kesakitan berada di kulit. Di daging itu terlampau mild sedikit, tapi banyak di kulit. Sebab tu apabila kita nak rasa, kenapa orang buta dia lebih sensitif? Sebab kulit dia lebih sensitif. Dan kalau kita nak rasa pun kita akan tutup mata, sebab kulit, rangsangan saraf ini berada di kulit. Saya bukan nak tunjuk duit tuan-tuan, tapi memang nak tunjuk lah. Bukan nak tunjuk banyak duit. Tuan-tuan perasan tak? Ini adalah huruf braille tau. Tuan-tuan perasan pegang ni, tak rasa. Rasalah, tapi tak perasan. Tapi orang buta pegang ni, dia tahu, ni duit 50, ni duit 20. Dia tahu. Kalau dia jadi pekedai, kita harga 50, kita bagi 20, dia pegang, bang ni 20 bang, bukan 50. Dia tahu. Tapi kita yang celik ni pegang kadang tak rasa. Sebab tangan dia lebih sensitif bila dia tutup mata demikian. Rangsangan kesakitan saraf berada di kulit, ya. Dan inilah yang ditemui oleh Profesor Tagata Tajason, seorang yang pernah menjadi dekan di Chiang Mai University di Thailand. Beliau mengkaji anatomi manusia selama 16 tahun, dan conclusion yang beliau dapati, inilah bentuk kulit manusia, bahagian dermis dan epidermis. Dan saraf-saraf yang memberikan rangsangan sentuhan, sejuk, tekanan, panas, sakit itu berada di kulit. So apabila manusia terbakar, doktor akan cek, dia akan ambil jarum di garisnya itu. Kalau dia tak rasa, berarti kulit itu dah hangus. Tapi kalau hitam kemudian di garis jadi rasa sakit, maksudnya kulit itu masih belum hangus lagi. Jadi kalau kita terbakar, bakar daging dah tak rasa sakit, ya. Tuan-tuan sekalian, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu perkara ini. Kalau manusia dibakar, kulitnya hangus, kemudian dibakar api neraka, sakit tak? Tak sakit.
Jadi untuk merasakan seksa pedih tu, Allah gantikan kulit yang baru. That's why Allah describe dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, sungguhnya orang yang kafir pada ayat kami akan kami humbankan mereka dalam api neraka. Kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali masak kulit mereka. Yusuf Ali dah menafsirkan ayat menyatakan, whenever roasted their skin, setiap kali masak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adab. Ayat ni secara direct Allah bagi tahu, wahai manusia, rangsangan saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kepedihan, kepanasan berada di kulit. Dan Profesor Tagata Tajeson teruja, dia present apa yang ditemui pada tahun 1983 di King Saud University. Dan apabila diberitahu pada beliau ayat ni, beliau teruja, how could Al-Quran explain all this thing in detail, whereby I'm the one who discover this fact, I'm the one who first discover this fact. Akulah orang pertama yang menemukan fakta ini, bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit. Akhirnya dia kaji beberapa hadis Nabi, dan Profesor Tagata Tajeson memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Bidang mukjizat saintifik Al-Quran, ramai dah orang yang memeluk agama Islam. Saya ambil contoh yang lain. Saya buat laju lah tuan, tentang bidang embryology. Okey, bidang embryology. Bang, ada berapa orang anak? 3. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Semua laki-laki. Okey. Bang, anak dalam kandungan isteri, laki perempuan, ditentukan oleh benih laki-laki, benih perempuan? Tahu-tahulah ustaz, tiba-tiba jadi je lah. Inilah yang selalu kita bagi. Tahu-tahu keluar. Sebenarnya kita boleh plan nak dapat anak lelaki ataupun anak perempuan. Kita boleh atur. Tuan-tuan nak dapat anak lelaki, ada caranya. Nak dapat anak perempuan, ada caranya. Dan penentuan jantina tu kita boleh tahu benih mana yang menentukan. Siapa nak tahu, jumpa saya, buat kambing golek, saya ajar. Malam ni saya ajar, saya tunjukkan benih mana yang menentukan jantina anak di alam kandungan. Kalau di India, di negara Arab, kalau dapat anak perempuan je, biasa isteri akan disalahkan, sebab yang mengandung perempuan. Seolah-olah penentuan jantina ini ditentukan oleh benih perempuan. Tapi pada hakikatnya penentuan jantina ditentukan oleh benih lelaki. Jadi kalau dapat anak perempuan je ataupun anak laki-laki je, jangan salahkan perempuan, sebenarnya salah laki-laki. Kita kena tentukan kromosom mana yang bertemu dengan benih wanita. Sebab wanita hanya membawa benih XX. Kromosom ada autosom, ada genosom. So genosom ini yang menentukan genetik dia, sama ada lelaki atau wanita. Dan kromosom lelaki membawa kromosom X dan Y, manakala perempuan membawa kromosom XX. Dalam apa keadaan kromosom wanita tetap X. Tetapi kalau kita nak dapat anak perempuan, pastikan kromosom lelaki X bertemu dengan benih isteri. Kalau kita nak dapat anak lelaki, pastikan kromosom Y bertemu dengan benih perempuan. Itu je. Itu caranya. Macam mana caranya? Bawa kambing gulik, saya ceritakan. Dia ada cara, kejayaan lebih kurang 60%. Ya, tuan-tuan boleh atur macam mana nak dapat anak perempuan, macam mana nak dapat anak lelaki. Macam mana kita nak tentukan kromosom Y bertemu dengan benih isteri kita. Macam mana kita nak pastikan kromosom X bertemu dengan benih isteri kita. Cuma the point yang saya nak gambarkan kat sini ialah penentuan jantina di alam kandungan ditentukan oleh benih lelaki, bukan benih perempuan. Fakta ini baru ditemui oleh Profesor Kitmore pada kurun ke-20. Namun demikian Al-Quran telah menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Dalam beberapa ayat, perhatikan dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakunut fatam min mani yumna. Bukankah manusia ini asalnya pada air mani yang ditumpahkan, thumma kana alaqatan fakhalaf fasawwa, kemudian dia menjadi alaqah, kemudian kami sempurnakan, faja'ala min, perhatikan ini, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, lalu kami jadikan dia pasangan lelaki dan wanita daripada air mani yang ditumpahkan. Meaning to say that penentuan jantina anak lelaki dan wanita daripada benih lelaki, sebab lelakilah yang menumpahkan air mani. Air mani yang keluar pada wanita apabila berlaku hubungan suami isteri tidak ada benih.
Benih wanita daripada ovari yang dikeluarkan daripada ovari, ya, ovum dikeluarkan daripada ovari selepas selesai haid. Jadi air yang dikeluarkan oleh wanita langsung tak ada benih. Benih itu adalah ovari. So penentuan air yang mengeluarkan tidak dinafikan. Ovari yang mengeluarkan ovum juga mengandungi air. Air itu dipancarkan. Cumanya hubungan yang berlaku itu yang mencarkan air mani adalah lelaki. Jadi penentuan jantina ayat ini secara direct Allah sebutkan daripada benih lelaki. Demikian juga wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, adalah Allah SWT yang menjadikan pasangan lelaki dan wanita min nutfatin idza tumna, daripada air mani yang dipancarkan. Subhanallah. Siapa aja Nabi Muhammad perkara ini, tuan? Profesor Kidmah memeluk agama Islam di antara fakta-fakta ini. Satu fakta yang cukup menarik, ramai yang telah memeluk agama Islam saya ada bicarakan dalam buku saya ini, Mukjizat Saintifik Al-Quran. Tuan-tuan keluar ni boleh dapatkan daripada Pustaka Salam, ya. Buku yang ketiga tengah saya siapkan, Mukjizat Saintifik Hadis Nabi Muhammad SAW. Saya bicarakan dalam bidang yang berbeza-beza, bidang anatomi, bidang embriologi, bidang geologi, ya, daripada mana asal usul besi. Dan di antara yang menunjukkan bidang geologi, bidang zoologi pun banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Okay. So Al-Quran, sebab tu selalu disebutkan Al-Quran is not book of science but science. Quran bukan buku sains, Quran bukan buku fisik, Quran bukan buku biologi, Quran bukan buku chemistry, Quran bukan buku anatomi, tetapi book of science. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT tunjukkan Al-Quran melalui bidang ilmu yang berbeza-beza. Zaman dahulu mungkin ada orang yang pakar lebih yang lain, dia mendapat hidayah melalui bidang yang lain. Dr. Gary Miller pada tahun 1977 diminta untuk berdakwah kepada orang Islam. Lalu dia berkata, how could I invite them to Christianity and I don't know the Holy Quran? I must read, I must understand the Holy Quran in order for me to invite them to Christianity. Tetapi setelah dia belajar agama Kristian, setelah dia belajar Al-Quran selama setahun dan dia melihat fakta-fakta saintifik, akhirnya dia buat conclusion, it is impossible that this book was written by Prophet Muhammad. Akhirnya dia memeluk agama Islam dan dia menulis buku yang bertajuk The Amazing Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Dr. Gary Miller, seorang pakar dalam bidang matematik di Toronto University. Tuan, saya nak kena berhenti jam berapa? Saya biasa bagi ceramah 3 jam. Kalau tuan-tuan nak teruskan, saya boleh teruskan. Nak suruh berhenti, saya berhenti. Ya? Saya nak kaitkan sikit dengan